Go. Tak naik sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang ada di rumah yang sedang menantikan waktu tidur, seperti yang dijanjikan, malam ni kita akan menyambung bicara santai kita untuk siri yang ketiga, yang mana kita akan membicarakan tentang peristiwa perang salib. Mengambil sempena, bukanlah sempena lah, tapi sekarang ni musim Masjid Al-Aqsa kena kepung dengan Israel. Maka kita nak tengoklah sedikit sebanyak rentetan peristiwa awal yang berlaku, apa yang membawa kepada peristiwa hari ini. Ya, sebab apa yang berlaku hari ini di Baitul Maqdis itu, di Masjid Al-Aqsa itu, memang berkait sangat besar dengan apa yang berlaku dalam peristiwa perang salib yang akan kita bicarakan malam ni. Kenapa kita pilih tajuk perang salib? Kerana perang salib ini antara yang paling kurang dibicarakan. Kalau dalam kuliah-kuliah pun agak kurang. Kemudian yang keduanya, kerana perang salib ini kisah dia begitu dramatik, sangat unik, sangat dramatik. Ada unsur kesedihan dia, ada unsur humor dia, ada unsur kekaguman dia. InsyaAllah malam ni saya akan bawa kepada tuan-tuan kisah ni daripada awal lah, kalau boleh, kalau sempat kita bawa daripada awal sampai kepada rentetan hari ini, apa yang berlaku. Dan kalau boleh, kita boleh relate dengan apa yang berlaku di Qatar dan dengan Saudi. Itu semua kita akan buat, insyaAllah tuan-tuan. Jadi stay tune dengan saya di sini. Saya baca dekat sini semua komen-komen tuan-tuan. Kita ada Mikdam, Adam, Padang Serai clear, cantik. Zul Alif, Tikan Batu, thumbs up, thank you. Muhammad Fazil, Kamarul Zaman, cantik. Pucung sekat-sekat tau. Banjir kita pucung sekat-sekat. Putrajaya Sempoi. Baik, kita boleh mulalah tuan-tuan. Kalau ada komen, kalau ada persoalan, kita boleh terus tanyakan dekat sini secara live. Kita bersama Abang Jeff kita di kedai Abang Jeff Osama Enterprise, insyaAllah. Baik. So kita nak bermula lah. Saya baca sikit lah. Imam Rizwan, AMB clear. Abdul Amir Rahim, Kuala Getir clear. Terima kasih support. Jadi kalau ada soalan, kalau ada komen, boleh terus tanya direct. Kita baca di sini dan kita akan jawab. Sebelum-sebelum ni, untuk siri-siri sebelum ni, ada soalan-soalan yang kita tak jawab. Kadang-kadang kita terlepas. Bila dah habis dah live, baru naik timbul soalan. Jadi kita tak perasan notification tu. Minta maaf lah. InsyaAllah kita akan rujuk pula lepas ni, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, perang salib yang berlaku dalam Islam ini, apa skop yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah skop dalam tahun 1000 Masihi ke atas. Okey, baik. Kenapa perang salib ini menarik? Kerana dia, apa yang berlaku dalam perang salib dulu berlaku sekarang sebenarnya. So perang salib ini dia satu peristiwa perang yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Apa senario, apa watak, apa plot, apa konflik yang berlaku dalam perang salib dulu sebenarnya sedang berlaku sekarang. Tapi kenapa kita tak perasan? Kerana kata Herodotus, sesiapa yang tidak belajar sejarah akan mengulangi sejarah tersebut. Sebab tu kita ada ulang benda yang sama. Sedangkan itu hanyalah watak ataupun skrip yang berulang-ulang yang dibuat oleh Yahudi Zionis ataupun orang Nasrani untuk lawan dengan Islam. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, yang mereka tidak akan redha, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia tak akan redha kita sampai kita ikut mereka. Bahkan Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jubrin dabbin lattaba'tumuhum. Kita akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga akan ke dalam lubang biawak pun kita akan ikut mereka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, adakah itu orang Yahudi dan orang Kristian? Jawab Rasulullah, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Baik. Kalau kita ulang sejarah, nak start daripada awal, Baitul Maqdis itu, kalau tuan-tuan bacalah sejarah kisah para sahabat Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi macam siapa? Tamim Ad-Dari, kemudian Salman Al-Farisi, dia berkaitan dengan Baitul Maqdis. Dia mengembara di sana kerana zaman itu Kristian ataupun Nasrani sedang memonopoli Baitul Maqdis. Okey.
Sebab Baitul Maqdis ini ataupun Masjidil Aqsa, lebih tepat siapa yang cipta dia, siapa yang bina Masjidil Aqsa. Ada orang mengatakan Masjidil Aqsa dibina sejak zaman siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salah. Kerana dia masuk perang salib kedua tu memang dia nak rebut balik Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan Masjidil Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman. Yang dikatakan Solomon Temple itu adalah Masjidil Aqsa, betul, tetapi bukan asasnya dibina oleh Nabi Sulaiman. Sebaliknya Masjidil Aqsa telah dibina awal lagi oleh siapa? Oleh Israel itu sendiri. Siapa Israel? Nabi Yaqub alaihi salam. Dialah yang bina Masjidil Aqsa yang pertama. Tapak itulah. Ya, dia bina Masjidil Aqsa, dia tinggal di sana, kemudian anak-anak dia berapa orang? 11 orang tu mengembara ke Mesir, Nabi Yusuf dan sebagainya. Kemudian dalam zaman Nabi Musa nak bawa balik keluar orang-orang Israel keluar daripada Mesir, kembali ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, tapi tak berjaya. Kemudian datang Nabi Yoshua, ataupun dalam bahasa Islam kita kata Nabi Yoshua bin Nun, yang kembara nak bawa balik Bani Israel ini balik ke Baitul Maqdis. Berjaya sebahagian lagi tak berjaya. Bila mana Nabi Yoshua berjaya bawa masuk, kata Nabi Yoshua, orang-orang Yahudi kalau mereka meninggalkan agama sebenar, Allah Tuhan yang sebenar, maka mereka akan dihina di mana tempat pun mereka pergi. Kata Nabi Yoshua, di mana pun mereka pergi, mereka akan dihina, mereka akan rasa tak tenteram duduk. Siang mereka akan minta akan cepat malam, dan bila malam mereka akan minta akan cepat siang. Dan ke mana sudut pelosok dunia yang mereka pergi, mereka akan dihalau dan ditindas dan dihinakan dan dimalukan. Ini bukan saya sebut, ini Nabi Yoshua sebut. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam Bible, kitab Yoshua dalam juzuk ke-26, juzuk 28 ayat 63 sampai 67. Tuan-tuan boleh cek. Baik. Maka tuan-tuan, kita nak bermula perang salib ini, dia bila mana zaman Sayyidina Umar 648 Masihi itu Islam menang dengan Parsi, dapat baliklah Masjidil Aqsa, dapat baliklah Baitul Maqdis. Islam perintah. Sampai satu zaman Saint Bernard, ingat nama ni, jangan lupa nama ni. Saint Bernard ini ketua padri Kristian yang kempen agar orang-orang Kristian kembali untuk dapatkan semula Baitul Maqdis. Ini yang pertama berlaku, tercetusnya perang salib. Maka dia kempen, dia berjaya mengumpulkan The Dark Knights. Tuan-tuan mesti bisa dengar lah The Dark Knight ni. Okay, mereka pun datang ke Baitul Maqdis dan lawan dengan orang Islam, bunuh orang Islam. Diceritakan bila masuk ke dalam Baitul Maqdis itu, perempuan-perempuan dirogol, orang tua dibunuh, kanak-kanak ni. Contoh kalau tuan-tuan baca dalam kitab, dia cerita bagaimana ibu yang sedang menyusu anak, The Dark Knight ini masuk, rampas baby tersebut daripada susuan ibu. Dia tengah duk menyusu ni, rentak tarik anak itu dan hempas ke dinding, pecah kepala, bunuh pula ibu dia. Sungguh dahsyatlah The Dark Knight ni bila dia masuk. Dia masuk kemudian dia sampai tahap ranah Islam ketika itu, dan akhirnya Kristian dapat menang Baitul Maqdis. Dapatlah tawan Masjidil Aqsa. Perang salib pertama tu, dia berlaku tu bila 1199 Masihi. Ingat tarikh tu. Baik. Maka dia perintahlah Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis selama berapa tahun? 80 tahun. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Kalau clear, tuan-tuan boleh komen kata clear. Kalau rasa saya cakap laju, tuan-tuan habaq kata laju. Baik, saya nak sambung lah. Maka Christian Frank ni bangsa Kristian yang datang daripada Eropah, cantum dengan Kristian di Timur Tengah, yang lawan, yang dapat perintah Baitul Maqdis. Ketika ini ada orang Yahudi dah, ada tapi tak banyak mana. Pasal Kristian tak berapa ngam dengan Yahudi masa ni. Tapi walau bagaimanapun dia dapatlah, senang abang. Maka Christian Frank ini yang tentera dia, kesatria The Dark Knight ini kontrol Baitul Maqdis. Disebut sebagai kaum Christian Frank, F-R-A-N-K. Perintah Baitul Maqdis selama 80 tahun. Di mana tercetusnya kemenangan Islam dalam perang salib. Betul tak? Semua orang nak tahu benda tu kan? Perang salib sama dengan perang dunia ke? Sama. Tapi atas kertas tak sama lah. Tapi di sebaliknya memang sama. Tapi dia bukan perang dunia. Perang salib sama dengan senario dunia sekarang. Itu perang salib. Apa watak dalam perang salib? Tuan-tuan akan tengok sekali lagi. Rupanya watak sekarang Presiden Saudi, Presiden Israel sama lah macam yang tu. Tuan akan tengok nanti. Baik. Kemudian tercetusnya perang salib, kemenangan Islam pula bila mana Raja Imanuddin Zinki ni, perintah kerajaan Islam, tiba-tiba berlaku satu pemberontakan dekat Mesir. Itu saya bagi ringkas lah. Berlaku pemberontakan dekat Mesir. Maka Raja Imanuddin Zinki ni, dia buat apa? Bukan Raja Imanuddin Zinki, Raja Nuruddin Zinki, anak dia.
Dia menghantar seorang panglima nama As-Saduddin As-Sirkuh. Panglima tentera Islam hantar ke Mesir sebab nak menyelesaikan pertelingkahan sunnah Syiah dekat Mesir. Tuan-tuan, jangan pergi perang salib lagi. Kita cerita ini dulu sikit. Dia akan bawa kepada perang salib. Maka Panglima As-Saduddin Sirkuh ini bawa seorang lelaki, umur dia 31 tahun. Lelaki ini anak saudara kepada Panglima As-Saduddin ni. Lelaki ni nama dia Yusuf. Umur dia 31, hobi dia melukis, berpuisi. Dia seorang yang melankolia, yang lembut, yang hati dia jiwang, yang nak kata patah sutun tak lah, tapi jiwa lembut, jiwa seni, jiwa halus. Tapi Panglima As-Saduddin yang kata Pak Ngah dia ni, Pak Menakan dia ni rasa, anak menakan aku ni lembut sangat ni, jadi aku nak kena bawa pergi perang. Maka dia bawa lah Yusuf ini pergi ke Mesir untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Mesir. Baik, bila sampai di Mesir, Panglima As-Saduddin pun lawanlah perang-perang, selesai semua pertelingkahan, maka berdamailah sunnah Syiah dekat Mesir. Masa ni Mesir di bawah pemerintahan Raja Nuruddin lah, ya, di Putrajaya tu. Baik, elok-elok selesai pemerintahan, Panglima As-Saduddin Sirkuh ini meninggal. Nampak Tuhan letak macam mana. Panglima As-Saduddin Sirkuh meninggal, dan ketika itu penduduk Mesir majoriti Syiah. Daripada mana? Daripada dinasti Fatimiyah yang buka Universiti Al-Azhar tu. Maka penduduk Syiah ramai-ramai ni, depa lobby, depa minta dekat Raja Nuruddin agar lantik Yusuf ni jadi gubernur Mesir. Sebab apa? Sebab bagi orang Syiah di Mesir, depa rasa macam Yusuf ni lembut. Depa ni bajet-bajet jenis-jenis menteri-menteri lembut ni. Maka orang Syiah rasa kalau kita lantik Yusuf jadi ketua, mesti senang memang kita nak atong dia. Sebab depa tak boleh lantik ketua dalam kalangan Syiah. Khalifah tak bagi. So kena lantik orang Sunnah. Nak lantik Sunnah siapa dia? Maka depa pilih Yusuf. Sebab apa depa pilih? Sebab bagi depa Yusuf ni lembut. So senang depa nak atong. Maka Raja Nuruddin perkenan, maka dilantiklah Yusuf ini jadi gubernur di Mesir. Tapi tuan-tuan, orang Mesir ini buat silap besar bila mana dia lantik Yusuf. Pasal apa? Pasal once dia dilantik, watak dia bertukar 180 darjah. Daripada seorang yang lembut jadi seorang yang sangat garang. Daripada orang yang sangat lembut, orang yang sangat jiwa dia halus, jadi jiwa yang kental. Daripada seorang, orang kata boleh kata kucing, jadi singa. Dan dia menjadi seorang panglima yang hebat. Watak ataupun nama dia, gelaran dia terus bertukar. Daripada nama asal dia Yusuf, dia mula digelar dengan nama yang lain. Orang Barat mengenali dia sebagai Saladin, dan kita orang Islam mengenali dia sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Salah ad-Din bermaksud keadilan agama. Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa dia? Yusuf tadi ni lah, yang asalnya lembut. Inilah tuan-tuan, panglima wira ni bukannya semua orang baik, bukannya asal-asal keras. Kita baca sejarah Hitler asal lembut, minat muzik, minat lagu, minat melukis. Jadi orang yang hati yang sangat kejam kan. Baik, ada soalan lagi tak? Belum Kedah bergetar, Pondok clear, Bagan Batuas on, Pajak Song clear, Shah Alam clear, Kepala Batas clear. Baik, saya sambung Nasrik Nur Azam naik. Yes, betul, The Dark Knight. The Dark Knight ni tuan-tuan baca sejarah The Dark Knight ni, dia panglima The Dark Knight ini satu pasukan ketenteraan yang warak Kristian lah. Dia tak minum arak, dia tak berzina dan sebagainya, sebab dia nak jaga kekuatan dia tu. Tapi dia Kristian lah, sebab tu kekuatan dia pun tu kuat. Baik, maka bila Panglima Salahuddin merintah Mesir, ucapan pertama dia bila mana dilantik jadi gubernur di Mesir, dia kata apa? Ketika mana Allah sedang memberikan aku Mesir, Allah sedang memberikan aku Palestin. Nampak? Saya cerita dalam buku saya Segelas Asir di Muara Nil tentang benda ni sikit, ya, sebab buku tu tentang Mesir, maka ada kaitan dia. Baik, tuan-tuan boleh dapatkan buku tu lah, Segelas Asir di Muara Nil. Saya promote, memang saya promote buku yang terbaru saya tu, minta kita bantuan support sikit. Baik, ada soalan? Mana? Naik temper perang salib yang ke berapa daripada Nasrik Nur Azam? Perang salib semua 1 sampai 3. Kita akan pergi. Allahu Akbar. Abang memang kita dan nak promote sikit. Sponsor ayam. InsyaAllah tuan rezeki tak diduga. Tu, kau memang lebih kat sponsor ayam untuk malam ni. Tuan-tuan boleh support yang duduk tinggal di ada Kepala Batas atas Sigi Logok, Buka Usna, Berambai. Tengok ni Power Man kata special ni. Ni peristiwa apa perisau apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Banyak. Tak apa minum.
Kememel Big Cup. Support tuan-tuan orang Melayu kita. Ada branding sendiri you. Baik. Mentak on. Baik, ni Allah tolong. Baik. Tuan-tuan, maka Raja Salahuddin pun dia buat apa? Dia hantar semua surat kepada semua khalifah-khalifah Islam keliling tu. Zaman tu khalifah-khalifah kecil kan. Keliling semua raja-raja Islam ni, dia kata jomlah pakat ramai-ramai kita bergabung lawan dengan Kristian ni sebab nak dapat Masjid Al-Aqsa balik, nak dapat Baitul Maqdis balik. Tetapi apa yang berlaku, semua negara-negara Islam, dengar ni, semua pemimpin negara-negara Islam tak mau terima perlawanan ataupun cadangan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti mana hari ni, bila mana Masjid Al-Aqsa kena kepung, Israel masuk Palestin, Datuk Seri Najib kita, khalifah yang hebat ni, dia hantar surat kepada semua negara OIC, kata jom bergabung dengan tentera Malaysia, kita pergi serang Israel. Semua negara OIC tak mau. Macam tu lah. Tapi dia tak buat lah. Dia sibuk dengan benda lain. Tapi Salahuddin buat macam tu. Dia hantar surat, semua khalifah tak mau. Maka apa Salahuddin buat? Tuan-tuan, ni kita jiwa kental. Dia serang terus. Sejarah kan. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Raja Salahuddin serang terus negara-negara Islam ni. Amboi, ketegak sangat. Aku ajak perang, aku tak mau, serang terus. Pelik ke benda ni tuan? Tak pelik. Tuan-tuan boleh baca sejarah Melayu dalam kitab sejarah Melayu ni, dia cerita tentang Raja Iskandar Muda. Bila mana dia ajak raja-raja Melayu lawan dengan Portugis, mereka tak mau, maka Raja Iskandar Muda serang semua kerajaan Islam. Serang tu bukan sebab nak bunuh, serang sebab nak bagi raja-raja tu tunduk bawah dia. Dia ambil rakyat tu semua duduk bawah dia dan dia lawan dengan Portugis. Nampak tuan? Salah seorang anak dia nama Raja Iskandar Sani. Raja Iskandar Sani itu adalah anak kepada Raja Pahang. Bila dia pergi terserang Pahang, dia ambil anak Raja Pahang jadi anak angkat dia. Itu panjang lah tuan-tuan. Kita perlukan tajuk yang lain yang tu. Menarik. Tapi nak bagi tahu taktik ini benda yang tak pelik. Raja Salahuddin buat, Raja Iskandar Muda pun buat. Biasa. Ayang ni lah, bagi nampak sikit. Macam tu, okey. Lagi. Cun. Kalau ada soalan bagi tahu lah, saya tak pun nak buat. Baik. Muhammad Alif, sahabat kita. Nice, bayang lepas clear, dia tempat kerja kot. Baik. Will putus apa pendapat tuan melalui penceritaan perang salib oleh Abdul Latif Talib? Pak Latif kita. Pak Latif ni saya kenal dia lah secara pribadi pun kenal, pasal dia sama-sama penulis. Okey lah, cuma dia bawa dalam bentuk pendramaan macam tu kan. Cuma ada satu dua benda yang Pak Latif bawa tentang kisah-kisah Nabi tu yang kita terpaksa, kita tak musuh dengan dia, cuma kena perlu penapisan lah. Sebab Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mengadakan pendustaan kepada aku, maka Allah sediakan dia neraka. Bukan kita kata Pak Latif macam tu dak, cuma bila berkait dengan Nabi kena berhati-hati. Dialog yang Nabi tak sebut, kita tak boleh sebut sebab jadi hadis. Tapi dalam perang salib tak ada masalah, pasal dia bukan Nabi. Baik. Saya kalau perang salib saya refer banyak lah. Yang paling menarik tuan-tuan cari buku karangan Karen Armstrong, orang Yahudi. Tajuk buku dia Crusade. Tak payah ni tuan-tuan. Tapi dia Yahudi, tapi tuan-tuan baca buku dia, tuan-tuan tak percaya dia Yahudi. Tuan-tuan ingat dia Islam. Dia backup Islam gila-gila. Dia seorang perempuan. Kalau tuan-tuan rajin tengok Astro History 555, rajin orang pakai dia untuk rujukan. Dia profesor daripada UK. Daripada Amir Rahim. Amir Rahim yang mana satu? Sebab apa Kristian nak sangat Al-Aqsa? Al-Aqsa ni bukan Kristian saja nak, semua nak. Islam nak sebab Nabi Isa kita, Masjid Al-Aqsa kita. Kristian nak sebab mereka percaya situ pun tempat yang suci bagi mereka. Dekat kawasan Baitul Maqdis itu ada Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. Yahudi pula nak pasal dia percaya di situ adalah King Solomon Temple. Semua orang nak, bahkan masing-masing ada kepentingan dia. Baik. Ada tak lagu Melayu yang cerita pasal perang salib? Saya tak periksa habis lagi tu. Saya akan check mungkin ada. Tapi kalau perang 1511 ada. Lagu BPR 1511 tu cerita pasal perang Melaka. Kita akan pergi lagi yang tu. Baik. Ni hebat Ustaz. Ustaz belajar kat mana? Ni saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Apa pendapat Ustaz tentang Bani Tamim dan siapa Bani Tamim? Ada Bani Tamim. Tak apa lagi kita pergi Tamim tu dia ada kaitan lah, cuma tak banyak orang. Baik. Saya sambung. Maka dia serang semua negara Islam punya raja ni, maka dia ambil duduk bawah dia jadi Empire Khilafah Ayyubiyah. Tuan-tuan mesti jarang ingat dia. Sebab Ayyubiyah ni dia tak terkenal. Sebab apa? Sebab nama raja dia Salahuddin Al-Ayyubi lebih terkenal daripada negara tu sendiri.
Tuan-tuan pergi sebut Malaysia dekat negara luar, mungkin orang tak kenal. Tuan-tuan sebut Najib, oh baru orang kenal. Macam tu. Kadang-kadang nama hebat pemimpin tu menenggelamkan nama negara dia. Okey, baik. Najib Betulkah jika dapat Al-Aqsa akan dapat perintah dunia? Itu ada satu petikan lah kan. Tapi logikanya adalah. Tapi dia lebih kepada bukan Masjid Al-Aqsa. Masa tu dia sebut tentang Constantinople. Tapi tak apalah. Tapi logik dia ada, realiti dia ada. Tengok siapa pegang Masjid Al-Aqsa sekarang, dia pegang dunia kan. Baik, tapi itu kita ada teori lain. Saya akan cerita tuan-tuan Labai Al-Fatih, tuan tunggu sampai habis. Saya akan sebut satu teori lagi. Kalau perintah dunia tu orang yang pegang apa? Baik. Muhammad Fazil kalau ada masuk. Oh, mana je? Chiang Mai. Chiang Mai Baik. Maka lepas dia serang raja-raja Islam ini, depa pun minta kepada Salahuddin, kata tolonglah Salahuddin. Jangan kacau Kristian lah. Nampak tuan-tuan perang orang Islam ni. Biarlah depa nak ambil Masjid Al-Aqsa, depa ambil lah. Depa nak ambil Baitul Maqdis, depa ambil lah. Jadi depa tak kacau kita. Salahuddin tak mau, Salahuddin serang. Sampai raja-raja Islam kata, hang ni tak boleh duduk bincang ke? Sampai raja-raja Islam yang lain kata kepada dia, lah ni kami bagi hang mah ufti. Bayar tiap-tiap tahun ke hang, asalkan jangan serang kami. Salahuddin kata, aku tak mengerti bahasa hampa. Kerana bahasa hampa bahasa dunia, bahasa aku bahasa jihad. Tuan-tuan, ini Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dia mengumpulkan ketenteraan dia, ekspedisi dia nak menyerang Masjid Al-Aqsa, menyerang Baitul Maqdis, nak dapat balik rebut. Perang salib pertama yang Kristian menang tahun bila tuan-tuan? 1099 Masihi. Baik, benda ini berlaku tahun bila? 1181 Masihi. Start Salahuddin naik pangkat jadi gubernur, jadi raja Mesir masa ni. Jadi raja tu dia ditubuhkan khilafah dia. Kepala batas Cun, cantik. Nak tahu cerita pasal MH370 ada isu tak? Kita sedang kaji lagi King Balian, betul Nasri. Ada saya nama dia akan sebut dia Balian. Baik. Richard Daniel tu perang salib ke berapa? Oh, Will Al-Qutus ni, sahabat kita ni, dia isyad ni. Perang salib ketiga yang tu, kita akan sebut lagi. Baik. Maka tuan-tuan, dia serang Baitul Maqdis ni menariklah. Sebab apa? Baik. Masa ini yang perintah Baitul Maqdis adalah Christian Frank, tuan ingat Christian Frank tak ramai, dia pun sikit je. Dia dak nak ni sikit je. Tetapi yang pam duit, yang duk sponsor duit kepada depa ini adalah raja-raja Kristian dekat Eropah. Secara khususnya Perancis, England dan Jerman. Dan di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa, di tengah-tengah Baitul Maqdis yang Kristian kontrol ni, keliling tu negara Islam. Tuan-tuan perasan tak? Sebiji macam sekarang ni. Israel tengah-tengah kontrol Baitul Maqdis, keliling tu negara Islam. Siapa yang duk pam duit kat Israel? Seluruh negara-negara Eropah keliling ni. Ini Amerika Syarikat, Britain yang duk pam duit ni, Perancis. Nampak tak? Yahudi seluruh dunia pam duit dekat center depan dekat Baitul Maqdis, dan depa duk tengah-tengah, Islam keliling tak buat apa. Sebiji macam zaman tu. Nampak tak? Tu saya kata sama. Cuma beza dia kat mana? Beza dia zaman kita tak ada siapa. Zaman depa ada Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Dia pun hantar tentera dia pergi lawan. Baik. Apa yang berlaku dekat orang Kristian masa ni? Ni yang menarik dah. Masa ini di Baitul Maqdis, kaum Kristian Frank ini diperintah oleh seorang raja nama Raja Badwin keempat. Raja Badwin keempat. Raja Badwin ini dia ada penyakit. Penyakit dia apa? Kusta. Dia ada sakit kusta. Tuan-tuan buka filem The Kingdom of Heaven, lakonan Orlando Bloom tahun 2004 cerita ni. Raja yang pakai topeng mah tu, itulah Raja Badwin. Dia buat pakai topeng sebab raja ni kusta. Satu badan dia sakit. Maka dia perintah dia lemah lah. Dia sakit. Maka tuan-tuan, di bawah dia ada dua puak The Knight Templar. The Knight Templar ni terbahagi kepada dua pula. Satu nama dia Geng Merpati. Geng Merpati ini ketua dia nama Raymond. Ingat. Satu lagi Geng Helang. Geng Helang ketua dia nama Rinault. Baik. Dan dua ni tak ngam. Macam Sunnah dengan Syiah sekarang. Tak ngam. Bergaduh. Tapi satu geng. Baik. Mereka dua orang penasihat Raja Badwin. Maka bila Raja Salahuddin Al-Ayyubi mai serang, satu kota dapat kat Islam, maka Raja Badwin duk fikir, macam mana nak buat ni? Maka kata Rinault ni pemimpin Helang yang kurang ajar sikit. Dia memang kurang ajar sikit lah. Dia jenis ganas. Dia kata kepada Raja Badwin, jangan kita diam, kita lawan dengan Salahuddin. Kata Raymond pula, Geng Merpati, kata dia jangan lawan Salahuddin sebab Salahuddin ni cekang. Dia kira level-level abang kawasan ni kecekang lah. Maka Raymond kata kita berdamai dengan Salahuddin. Rinault yang Geng Helang kata tak payah, kita lawan.
Tengkap. Alah Raja Baduin pilih untuk berdamai. Panggil Salahuddin, bincang dan akhirnya melakukan gencatan senjata. Rehat sat. Sebab kalau biar memang Raja Salahuddin boleh tapau habis. Rehat sat. Tuan-tuan, masa ni berlaku apa? Geng Helang, geng Renault ni tak puas hati. Dia kata apa ni? Kita The Knight Templar. Pasal apa nak lembek? Lawan lah. Dalam tempoh gencatan senjata 5 tahun itu, ada kata 5 tahun, ada kata kurang, tak apalah. Tapi gencatan senjata itu berlaku. Renault cari pasal. Siapa sahaja kafilah Islam yang buat rombongan nak pergi haji ke Mekah, Renault tahan dan Renault bunuh. Satu. Nah, kemudian Raja Salahuddin jadi marah sebab kalau hang cabul gencatan senjata boleh lawan. Salahuddin pun pergi jumpa dengan Baduin. Raja Baduin bagi tahu, maka Raja Baduin hukum Renault ni. Hukum macam mana? Belum nampak ya. Kemudian Renault tak makan sama, dia buat lagi. Kali kedua dia bunuh pula peniaga-peniaga Islam yang melintah kawasan Baitul Maqdis. Masa dia nak bunuh tu dia sebut pula, aku bunuh hampa sekarang, mana dia Muhammad hampa? Ayat tu. Tuan, Raja Salahuddin Al-Ayyubi dia sangat cinta Nabi. Ni dia. Tengok tuan-tuan, orang yang cinta Nabi bukan semestinya jadi duduk diam, slow, lembek tau. Orang cinta Nabi kena garang, kena cengeng, kena tegah. Bukan kita kata cinta Nabi teriak 24 jam. No, salah. Raja Salahuddin kalau kita kata kita cinta Nabi, dia lebih daripada kita cinta Nabi. Dia bila dia berjalan, dia dengar orang sebut hadis, dia duduk tu. Tu perangai dia. Bila dia dengar Renault ni hina Nabi, maka dia keluar pedang dia. Ni dia keluar pedang ni tuan. Sudah ni pedang Salahuddin, the sharpest sword in the world. Tajam paling tajam kat dunia. Tuan-tuan, lepas rambut saja tanpa tekanan boleh putih rambut tu. Rambut daripada atas. Baik. Dia keluar pedang dia kata apa? Aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan bunuh Renault tu dengan tanganku sendiri. Maka gencatan senjata terbatal. Kerana apa? Renault ni kurang ajar. Baik. Maka serang baliklah. Serang saya cerita tuan-tuan, dalam tempoh peperangan ni menarik. Sebab apa? Raja Baduin ini Kristian tapi dia baik. Raymond Kristian tapi dia baik. Dia hormat Salahuddin. Dia diplomasi banyak. Dan Raja Salahuddin sendiri pun baik. Sebab tu orang barat tak hina dia. Tuan perasan tak? Raja Salahuddin Al-Ayyubi ni lawan dengan Kristian. Tapi orang Kristian sekarang dekat barat tak hina dia. Bahkan dia ada nama Saladin. Nama khas orang barat panggil dia. Kenapa tuan-tuan? Pelik tak? Saya minyak sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Kememel Big Cup. Tasik dulu. Promo lah. Kita support orang Melayu kita. Siap ada nama atas. Tu. Ibnu Rijal dia buat latih data favourite kita. Baik. Goncang dulu ayak tu baru minum ais ayak tu. Baik. Okey kita. Baik. Banyak soalan ni. Freemason tu agama apa Ini The Knight Templar ni lah. Freemason, mesin tu tukang batu. Free tu bebas, tukang batu yang bebas. Depa yang buat binaan semula tu. Tapi lepas pada zaman ni. Tuan-tuan kalau follow daripada awal ni kita akan pergi sampai situ lagi. Baik. Nak tahu cerita pasal MHA tak ada isu tak? Satu tadi tu kita akan pergi. Baik. Kenapa dia korek buang masjid? Alhamdulillah Manchester clear terbaik Ustaz Oni. Ustaz Oni. Ustaz Mani Junin. Ustaz Oni jauh tinggal kita. Kita baru merangkak. Baik. Tuan-tuan, sambunglah. Maka apa berlaku? Dalam tempoh peperangan tu, tuan-tuan boleh tengok dua orang ni Raymond dengan Renault bergaduh tak berhenti. Maka Raja Baduin buat apa? Nak satukan dua orang ni. Dia panggil takrib bainal mazahib. Kalau kita kata takrib lah, depa ada lah Raja Baduin buat. Nak bagi geng Merpati ni dengan geng Helang, geng Raymond dengan geng Renault ni bersatu, tak mau bergaduh. Sebab lagi depa bergaduh, lagi tu Kristian tak kuat. Dia mengahwinkan anak-anak daripada orang ni. Anak menakan katanya. Malam Salahuddin nak serang, tuan ni dalam sejarah saya tak reka, tuan boleh cek dalam kitab sejarah mana pun. Malam Salahuddin nak perang, dia bawa tentera semua dah. Pi sampai istana dekat Masjid Al-Aqsa dah ni. Malam ni sunyi sepi dekat Baitul Maqdis. Sebab apa? Malam tu malam pengantin. Depa buka 60-an semua ni. Maka Raja Salahuddin nak serang tak tahu. Maka pegawai dia kata, tuanku ni mungkin perangkap. Maka depa pun hancurkan dinding. Tak hancur lah, maksudnya teribai dinding ni. Maka orang kat dalam ni tengah duk tamasya ni, tengah duk rewang, potong bawang, nyanyi karaoke apa ni, terkejut lah sebab Raja Salahuddin boleh main serang malam tu. Raja Salahuddin pun tak tahu yang ni buat perkahwinan malam tu. Maka keluarlah pegawai-pegawai Raja Baduin ni keluar slotok dengan Raja Salahuddin. Ni cerita menarik. Sebab apa? Bila pegawai Raja Baduin keluar slotok dengan Raja Salahuddin bagi tahu, tuanku, kita memang sedang perang.
Kita memang sedang bermusuh, kita memang sedang bergaduh. Tapi malam ni malam perkahwinan. Malam perkahwinan. Jadi kami minta kalau tuanku, kalau bolehlah tolonglah kita stop saat malam ni, nak bergaduh esok lah. Nah, macam tu lah lebih kurang lah serika lah dialog tu. Tapi plot ni fakta berlaku. Tuan-tuan, Raja Salahuddin mai jauh. Bukannya dekat Nabi sana tu. Dengan bawa tentera. Bukan zaman tu bukan ada MRT lagi. Sampai punya jauh, sampai-sampai tiba-tiba kata macam tu. Kalau kita lah jadi Raja Salahuddin, masa tengah kenduri ni lah kita nak serang. Masa tengah tak ready. Tapi apa Raja Salahuddin buat? Dia kata kalau macam tu tak apalah, kita balik dulu. Tuan-tuan, ini Raja Salahuddin. Dia kata apa? Kita balik dulu, kita berondok dulu. Kita bagi chance malam ni. Esok selesai kenduri, ikat kemah semua dah, baru kita lawan balik. Mana nak cari orang yang macam ni, tuan? No? Pasal tu orang barat hormat dia. Walaupun dia lawan dengan barat, lawan dengan Kristian. Balik dulu tentera Islam. Tuan-tuan, ni sejarah saya tak tambah. Tuan-tuan buka kitab mana pun dia akan cerita. Sebelum orang Islam balik, tentera Kristian bagi bunga telur. Bukan bunga telur lah, maknanya bagi hadiah. Bagi makanan kenduri tu, hadiah bagi makan. Tuan-tuan, tengok zaman itu diplomasi dia macam mana. Bagi makan pula. Raja Islam, tentera Islam pun tiba pula. Kena nasi, biryani ke apa-apa bagi pula. Bukan kerana nasi, cerita halal jakim kan tak ada. Makan. Mana diplomasi zaman tu ada. Walaupun tengah perang, tapi masih ada hormat menghormati. Masih ada persefahaman. Masih ada orang kata belah kasihan. Tak macam sekarang. Bagi chance, relax malam ni, esok baru serang. Bagi pengantin kahwin dulu. Kan? Habis perang. Berlaku perang. Habis. Tak apalah. Baik. Kemudian Raja Salahuddin pun seranglah tempat-tempat lain. Sementara nak dapat Baitul Maqdis ni, serang tempat lain dululah. Kota-kota lain ni. Dapat Islam serang, dapat. Sampai satu tahap, Raymond kata kepada Raja Baduin, tuanku, stop lah. Bagilah kat Salahuddin Baitul Maqdis ni. Tuan Raymond. Pasal dia kata kalau Salahuddin masuk pun, dia takkan halau kita. Dia cuma nak ambil Baitul Maqdis jadi bawah Islam. Dia tak halau. Kita bebas mengamalkan Kristian. Cuma dia nak Baitul Maqdis bawah daulat Islam. Ini memang misi Salahuddin. Tapi Raja Baduin dia duk fikir sakit. Renault kata tak boleh. Geng Halang kata no way. Dia nak dapat Baitul Maqdis, dia kena langkah mayat aku dulu. Nampak tuan-tuan? Bertekak pergi balik semua, Raja Baduin meninggal. Raja Baduin meninggal. Bila Raja Baduin meninggal, anak dia, putera Raja Baduin kelima, anak dia ni umur baru 10 tahun. Maka padri-padri buat keputusan, majlis ulama Kristian buat keputusan, dilantik seorang raja yang baru, nama dia Guy, G-U-Y. Guy tuan-tuan, bukan G, Guy. Guy ni dia anak-anakan Raja Baduin, dilantik jadi raja. Dan Guy ni pula adalah anak buah Rino, Geng Halang, nampak? Maka dapat kat Rino cekang lah. Raja tu anak buah dia. Maka bertukar watak Kristian jadi lagi ganas. Kristian sebelum tu berlembut dengan Salahuddin, mai dekat Guy, mai dekat Dino, maka depa ganas, depa pergi serang Islam kot lain pula. Raja Salahuddin jajah Kristian kot ni, depa pergi serang Islam kot lain, lawan. Cabang Raja Salahuddin. Berlaku pertempuran dan sebagainya, lawan, akhirnya dapat tangkap Guy dan dapat tangkap Dino. Macam mana dapat tangkap? Menarik. Raja Salahuddin buat strategi, dia pecahkan Islam kepada tiga kumpulan. Tentera pertama standby dekat sempadan. Grup kedua pi dekat tasik ataupun dalam bahasa geografi dia panggil oasis. Oasis ni tasik yang dekat padang pasir tu, mata air. Tu grup kedua. Grup ketiga berjalan pi tarik perhatian. Jalan pi jauh sana. Maka Rino dengan Guy ni nampak tentera Salahuddin grup pertama ni jalan pi jauh ke mana ke lembah sana dalam keadaan bawa pedang semua ni. Depa duk baca puak-puak ni boleh makan lah. Maka dia keluarkan semua tentera Kristian ligan grup pertama tadi tu. Tuan-tuan, apa berlaku? Grup kedua ni dah pandai. Yang saya kata suruh jaga oasis ni, jaga tasik ni. Depa sedut semua air-air. Depa keringkan semua mata-mata air dekat oasis, dekat padang pasir. Maka bila grup Kristian sampai, air tak ada. Tuan-tuan, air tak ada, habis lah. Sembang kemas antara mana, habis. Penat dah orang Kristian ni lawan, tak dan nak lawan dengan tentera Islam, air tak ada minum. Sampai ke lembah gurun sana habis, air tak ada. Dan bila sampai waktu malam, sebelum terjadinya perang besar ini, waktu malam tersebut, tentera Islam, Panglima Salahuddin buat apa? Dia buat permainan psikologi. Dalam keadaan tentera Kristian sedang lapar, sedang dahaga, malam tersebut, tentera Salahuddin Ayyubi buat BBQ. Dan saya tambahlah BBQ tu, tapi maknanya buat makan. Saja nak bagi gangguan psikologi.
Sampai tentera Kristian jadi lemah. Ada yang jadi macam lemah, tak mau perang dah, surrender dah dan sebagainya. Esok berlakulah perang, dia panggil perang Hittin. Islam menang. Islam menang, dapatlah tangkap Guy dengan Rinok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Raymond ketika ni? Raymond ambil package besar awal. Dia malah lawan Salahuddin, dia belah balik kampung. Dia buat rumah sewa, buat homestay. Itulah kot. Tapi dia tak mau perang lah. Maka dapat tangkap Rinok, dapat tangkap Guy. Dan dia mengotorkan sumpah dia. Dia pancung Rinok dengan tangan dia sendiri, dengan pedang dia sendiri. Ya? Dan Guy dia lepaskan. Guy terkejut, kenapa Salahuddin lepaskan dia? Salahuddin kata, kerana raja tak akan bunuh raja. Ya? Maka Guy pun balik. Maka dalam perjalanan Salahuddin ni dah dapat tempat Hittin tu dah. Ni nak sambung pergi Baitul Maqdis pula dah ni. Tuan-tuan kena faham macam ni. Empayar Baitul Maqdis itu keliling dia ada kota-kota kecil. So sebelum nak sampai kat Baitul Maqdis, dia tawan kota-kota ni dulu ni. Nah, macam tu. So, nak sambunglah misi terakhir, nak masuk center dia, Baitul Maqdis. On the way nak pergi, dia jumpa dengan seorang lelaki yang sahabat kita tulis ni. Nama dia apa? Balian. Balian ini dia orang asal daripada Ibilin. Ibilin ni orang kawasan Timur Tengah lah. Balian ini dia The Night Templar juga. Cekang, power. Tapi dia nak pergi dia on the way nak pergi Baitul Maqdis juga. Sama dengan Salahuddin. Terembat kot jalan. Tapi Balian ini dia nak pergi ambil bini dia dalam tu. Raja Salahuddin nak pergi ambil Baitul Maqdis. Jumpa dia di tengah jalan. Raja Salahuddin kenal lah Balian ni sebab apa? Orang yang hebat, pahlawan terkenal. Maka dia cerita kat Balian, aku nak pergi ambil Baitul Maqdis. Balian pun kenal Salahuddin, bukan jalan-jalan anak. Maka Balian kata, tak apalah tuanku itu urusan politik. Tuanku nak lawan dengan Raja Baduin ni ke, nak lawan dengan Raja Guy ke, nak lawan dengan Rinok ke, siapa ke, saya tak mahu ambil tahu. Saya cuma kisah hubungan bini saya. Ada orang macam tu. Perang nak berlaku ke, pilihan raya nak kalah ke, dunia nak kemat ke, aku, bini aku, anak aku, keluarga aku, sudah. Pergi kerja pagi, balik rumah tidur tu ya. Tak mau fikir lah. Ada orang macam tu. Balian ni lah. Maka dia buat perjanjian dengan Salahuddin. Balian angkat sumpah, dia kata, wahai Raja Salahuddin, aku takkan lawan dengan hang. Aku cuma nak pergi ambil bini kau keluar, hang jangan bunuh aku. Maka Raja Salahuddin kata, silakan. Jangan kacau perjalananku. Tuan-tuan, ni yang menarik. Bila Balian sampai dekat Baitul Maqdis, Raymond, saya kata tadi, dah balik dah pencin awal. Rinok dah mati kena pancung. Harapan dekat Balian. Orang-orang Kristian Baitul Maqdis harap dekat Balian tolong pimpin tentera The Night Templar lawan Salahuddin. Tapi tuan-tuan ingatlah, Balian kan dia dah angkat sumpah dengan Salahuddin. Dia kata dia tak mau perang. Dia tak mau kacau apa yang Salahuddin buat. Apa yang dia patut buat? Dia dah angkat sumpah dah. Tuan-tuan agak-agak apa patut dia buat? Dia jawab dulu. Starbucks dulu. Starbucks ke tu? Oi, ni dia. Kememel Big Cup. Orang Melayu kita, orang Islam Melayu kita buat. Nah, dia sponsor malam ni, insya-Allah. Insya-Allah. Halalan thayyiban insya-Allah. Maka itulah sumpah Balian. Kita berhenti cukup lah malam ni tuan. Kita sambung esok boleh? Baik. Maka tuan-tuan, Balian pun dia dilema serba salah. Sama ada dia kena batalkan sumpah dia sebab dia dah sumpah tak mau perang, ataupun dia nak bela Kristian dia. Tuan-tuan, ini yang saya kata satu lagi, diplomasi kali kedua. Dalam waktu malam, gelap malam, Balian menyusup keluar daripada Baitul Maqdis. Dia pergi ke kemah Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Apa dia buat? Dia jumpa dengan Raja Salahuddin. Dia kata, wahai tuanku, saya terpaksa batalkan sumpah saya. Sebab orang Kristian harapkan saya untuk perang dengan tuanku. Mana ada orang nak pergi jumpa macam tu, tuan-tuan? Pergi tak? Pergi jumpa, kata saya kena perang dengan tuanku ni. Kemarin saya sumpah saya tak boleh lawan dengan tuanku. Tapi hari ni bila saya balik Baitul Maqdis, mereka harap kat saya. Saya kena batalkan sumpah, esok kita kena perang. Maka Raja Salahuddin berhak untuk bunuh Balian masa tu. Betul tak? Pasal dia batalkan sumpah. Tapi Raja Salahuddin kata, tak apalah, kalau macam tu, aku reda hang batalkan sumpah, bayar kafarat sikit. Sampai balik buat kafarat tempat hang. Pasal Kristian dengan Islam pun dia ada lebih kurang syariat dia. Balik buat kafarat tempat hang. Esok kita mula perang. Perang ada orang. Tanpa Salahuddin cubit dia pun. Nampak? Perang gentle lah. Jangan mencara macam tu. Ni Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Balian balik, tubuhkan ketenteraannya, buat balik The Night Templar, peranglah dengan Salahuddin. Perang tuan-tuan tak lama lah. Ringkas cerita masa ni The Night Templar dah tak kuat. Akhirnya kalah lah. Raja Salahuddin serang sampai hancur dah, sampai tak ada apa dah. Apa orang Kristian buat? Orang perempuan Kristian dalam Baitul Maqdis semua cukur rambut botak dan lukis mulut dengan ni jadi misai dan janggut.
Kerana apa? Nak menyamak jadi lelaki. Mereka takut kalau tentera Islam masuk, tentera Islam akan rogol mereka. Sebab apa mereka takut macam tu? Sebab 80 tahun dulu, nenek moyang mereka Kristian bila masuk kat Baitul Maqdis, bila Islam pegang, mereka rogol dan bunuh orang Islam. So mereka takut benda yang sama akan berlaku balik. Ya? Pakat teriak habis semua orang ni. Balian keluar selotok dengan Salahuddin, kata tuanku dah habis semua dah tuanku. Tibai sekarang ni tuanku nak macam mana? Kalau tuanku nak rebut juga Masjid Al-Aqsa ni, nak rebut juga Baitul Maqdis, saya akan bakar Baitul Maqdis sampai tinggal hangui, baru saya bagi kat tuanku. Salahuddin kata, kalau hang berani, hang buatlah macam tu. Balian kata, saya tak berani. Tak berani. Maka Salahuddin kata, serah diri pada aku takkan bunuh hamba semua. Maka ringkas cerita, serah diri, tentera Islam masuk, seorang pun mereka tak rogol, seorang pun mereka tak sentuh. Tawanan tentera The Knight Templar yang mereka tawan, Raja Salahuddin jual balik, lelong. Siapa Kristian mana yang nak beli, aku jual harga RM5 ni. Harga yang murah. Dalam buku dia kata harga sepasang kasut ni. Tetapi tidak ada mana-mana jutawan Kristian yang nak beli. Nampak? Kenapa Kristian kalah hari itu? Kerana perangai Kristian dulu adalah perangai Islam sekarang. Tak ada semangat brotherhood, tak ada. Silaturahim, tak ada. Persaudaraan Islam, tak ada. Orang Kristian yang kaya-kaya Eropah tu, seorang pun tak rasa nak beli tawanan Kristian tu, umai balik jamin, tak ada. Maka Raja Salahuddin bebaskan mereka masuk Islam. Nampak? Dan dia membangunkan balik Masjid Al-Aqsa, dia cuci dengan air mawar semua tu. Buatlah solat Jumaat pertama dekat Masjid Al-Aqsa selepas 80 tahun. Peristiwa ni berlaku tu bila 1187 Masihi. Menarik tak cerita tu? Di mana Richard the Lionheart? Nampak? Richard the Lionheart datang pada perang salib ketiga. Cuma soalannya, kita nak sambung ke tak sambung? Macam lama ya. Kau tuan-tuan okey? Saya nak tuan-tuan komen. Okey tak? Nak sambung ke tak mau? 40 minit. Tinggal lama ni tinggal sedap. Nak sambung ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak komen, saya anggap sambung lah. Baik. Masa dapat berita lah bila Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis yang di tangan Kristian ini jatuh ke tangan Islam pada tahun 1187 Masihi, maka orang tweet lah berita ni sampai dekat Eropah. Ada Rosman dan ini dia argue satu soalan. Rasanya tentera Islam bukan keringkan kawasan air tu yang Sultan tadi. Dia keringkan kawasan air sebab dia sini dia kering sikit je. Dia kata kawasan itu dikawal oleh tentera tu. Rasanya tentera Islam itu bukan keringkan. Tak apalah kalau macam tu, kalau Tuan Rosman Ardani berpegang kepada itu tak ada masalah lah. Cuma pokoknya tentera Kristian tak dapat ayat tu. Simple. Sama ada dia keringkan ataupun dia kawal. Ini cuma tafsiran sejarah lah. Ada sejarah kata keringkan, ada sejarah kata dia kawal. Pendapat yang kuat dalam buku karangan Kerajaan Amazon, dia kata keringkan sebab sini kalau tuan-tuan boleh tengok dia tak banyak mana, dia mata-mata yang sikitnya. Mungkin kawal dalam arti kata keringkan ataupun tak keringkan dia kawal macam mana kata Tuan Rosman ni tadi. Dua-dua pun betul. Simple. Okey, baik. Ayat banyak lagi, sambung. Ustaz, Umar Al-Hafiz baru balik bintin tau. Baik. Boleh saya sambung Baik. Di sinilah datangnya watak Richard the Lionheart. Ini baru buku bertemu Roas. Richard the Lionheart ini seorang anak raja yang alim, yang warak, yang kuat Kristian. Tapi dia memang power. Dia boleh lawan dengan 20 orang dia seorangnya. At the same time, dekat Timur Tengah ada seorang lelaki nama Salahuddin Al-Ayyubi yang power juga. Tapi dua orang ni tak pernah bertemu. Cuma Salahuddin lebih tua lah. Richard the Lionheart ini dia putera raja. Richard the Lionheart anak kepada Raja Henry, Raja England. Ketika ini, 3 buah negara Kristian dekat Eropah dengar berita Kristian Baitul Maqdis tumpah. Mereka 3 orang ni buat pertemuan. Macam mana kita nak buat, nak dapat balik Baitul Maqdis. Nampak? Mereka tak tunggu lama. 1187, mereka Islam menang. 1189, siap dah tentera mereka. 2 tahun ni. Kita sekarang, Israel dah pegang Palestin berapa puluh tahun dah. Tak ada apa-apa. Kristian bila jatuh mereka 2 tahun siap tentera England, tentera Jerman, tentera Perancis. Tuan-tuan tengok. Sedangkan masa ni, tuan-tuan ni fakta, masa ini Perancis sedang perang dengan England, perang saudara. Raja Henry, Raja England lawan dengan Raja Philip, Raja Perancis, bergaduh. Tetapi bila dengar sahaja
Kristian dekat Baitul Maqdis tumpah, dua ni boleh berbaik. Berbaik, lupakan perbalahan, bergabung dulu sat sebab nak pergi lawan dengan Islam dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan, ini yang Islam tak ada sekarang. Bergaduh sampai karat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung Tuan-tuan, sekali lagi bukan Starbucks Ini Kememel Big Cup Tasik Gedorong. Starbucks tu Yahudi lah. Store tu bintang Yahudi, bank tu duit Yahudi masuk dia. Baik. Bila nak start ni, marah kopi 4 belalang. Pedang Richard versus pedang Salahuddin. Cantik, betul. Ni caption yang menarik. Pedang dua orang ni tajam. Baik. Kumpullah tentera England. England siapa? England ni pak dia King Henry, anak dia King Richard. King Richard yang ambil. Raja Philip Perancis dan Frederick Barbarossa ni Raja Jerman. Tiga ni bergabung, maka buat mesyuarat lah tubuh jawatan kuasa macam mana nak pergi serang Islam Salahuddin dekat Baitul Maqdis 1189 Masihi. Dalam duk bersembang, dalam duk meeting mesyuarat macam mana nak pergi serang ni, Raja Jerman Frederick Barbarossa ni tak sabar. Dalam sejarah cerita dia ni tak sabar. Dia macam Ibrahim Ali perkasa, macam tu lah. Tebuk terus ya. Dia tak sabar, dia ketak kepala. Maka apa dia buat? Dia kata dekat Raja Henry, dia kata dekat Raja Philip, bukan Henry, dia kata kat Raja Richard dan Raja Philip, hampa ni tak sayang Kristian, hampa ni lembab, hampa ni slow lah. Maka Raja Barbarossa kata, biar kami pergi dulu. Maka dia pisahkan Jerman keluar daripada tentera bersekutu tadi ni. Tentera Jerman pergi dulu, berlarak beberapa ratus ribu orang daripada Jerman nak pergi ke Baitul Maqdis sebab nak dapatkan Baitul Maqdis balik daripada tangan Islam. Maka tuan-tuan Frederick Barbarossa terburu-buru dia pergi. Dia pergi, kemudian apa berlaku? Tuan-tuan dalam sejarah cerita, suatu nak lintas satu sungai dekat Timur Tengah ini. Sungai waktu tu musim sejuk. Ada kata dah sampai Timur Tengah, ada kata belum, tapi tak apalah. Itu tuan-tuan boleh refer dengan orang geografi lah. Cuma faktanya dia meninggal bila mana tentera dia nak melewati satu sungai. Sungai tu takat betih kuda ya. Tetapi sungai tu sejuk, musim sejuk. Bila kuda dia masuk ke sungai itu, sampai satu anak sungai, tentera dia semua berhenti. Maka Raja Barbarossa kata, kenapa berhenti? Tentera dia kata, sebab sungai tunggu. Barbarossa kata, ini sungai cetek. Demi Kristian, demi perjuangan, demi jihad Kristian, kita kena rentas sungai ni. Dia pergi dulu, dia mati dulu. Sebab bila kuda tu masuk sungai, kaki dia jadi krem, gaut-gaut. Maka kuda tu tumbang, dan Raja Barbarossa ini, Frederick Barbarossa ini, dia sakit jantung. Dia terjatuh, dia terkejut, ketak sama, dan dia meninggal di situ. Raja Frederick Barbarossa yang angkuh itu meninggal dalam sungai yang takat betih sahaja. Nampak? Allah nak ajar. Maka tentera Jerman yang ratus ribu orang ni, bila raja meninggal, dia balik. Kerana apa? Perjuangan bukan kerana Tuhan, tapi kerana pemimpin. Tu untuk kita tu. Bila pemimpin tak ada, balik. Bukan kerana Tuhan. Tuhan sentiasa ada, awal akhir. Tapi pemimpin bila dia mati, habis. Maka tentera Jerman balik. Tinggallah England dengan Perancis. England dengan Perancis pun pergi lah. Ringkaskan cerita, Raja Philip pun meninggal, tentera Perancis pun balik. Kemudian sambung kepada Raja England. Putra England lah, bukan raja, putra. Okay, King Richard, putra England. Baik, kita sambung. Bagi lama sikit biar orang Islam betul-betul faham, naikkan semangat orang Islam. Allahu Akbar 3 kali. Baik. Ustaz, bila mau turun Johor? Saya turun tahun bila Johor last? Saya ceramah di UTM Skudai tu tahun 2012. Sekarang insya-Allah lah. Kalau ada rezeki kita akan turun. Kampung Rakit clear. Betul ke Ustaz Richard nak kahwin anak dia dengan Salahuddin? Betul. Bukan Salahuddin. Bukan anak Salahuddin. Adik Richard dengan adik Salahuddin. Adik Richard perempuan nama Isabel, saya tak salah. Dengan adik Salahuddin, saya lupa nama dia. Tapi memang adik lah. Adik Richard nak kahwin dengan dengan Salahuddin. Itu tak lagi tapi. Terima kasih ingatkan. Maka tuan-tuan, Richard pun sampai. Ringkaskan cerita, Richard sampai. That was the first time they meet. Eye in front of eye. Itu pertama kali dia bertemu mata. Richard kagum dengan Salahuddin. Salahuddin kagum dengan Richard. Salahuddin warak Islam, Richard warak Kristian. Tuan-tuan tengok disiplin orang beragama ni perang macam mana. Dalam satu hari Richard demam. Bila Richard dia lain hak demam, Salahuddin berhentikan perang, stop perang, kerana tunggu Richard baik demam dulu baru sambung perang. Tu sampai tahu tu.
Bahkan dalam tempoh Richard demam, Salahuddin hantar tentera dia, hantar doktor yang paling pandai. Bukan bomoh satu Malaysia, dok. Hantar doktor yang paling pandai untuk ubatkan Richard. Boleh tak masa tu kalau Salahuddin nak bubuh racun? Boleh sangat lah. Tapi dia tak bubuh racun. Dia jujur, dia gentle. Maka ada satu hari yang lain, tentera Islam pedang tumpui. Richard stopkan perang, balik asah dulu pedang, baru main perang pula sampai tokoh tu. Maka mereka berperang ni atas nama agama masing-masing. Maka bila perang atas dasar agama, kezaliman tak berlaku. Tuan ingat yang tu. Kenapa Zionis sekarang sanggup bunuh orang ibu yang mengandung? Zionis sanggup bunuh mak pak, orang tua-tua. Zionis sanggup bunuh baby dalam kandungan pakai senjata biologi yang bubuh. Senjata biologi, senjata kimia orang Zionis sekarang tuan-tuan. Dia tembak dalam badan, peluru tu bila pi bedah, lagi nak buka, nak keluar, lagi dia masuk dalam. Tuan-tuan boleh tengok ceramah daripada apa, doktor apa? Yang ceramah ni, Allah mesti nama Muhammad, saya lupa nama dia. Yang lawak-lawak tu, Doktor DPD Masjid Al-Aqsa, DPD Baitul Maqdis. Apa Mulkan? Nama dia belakang Mulkan tu. Oh. Jamnul, Dr. Jamnul Mulkan. Dia cerita sendiri, lagi nak buang peluru tu, lagi dah masuk dalam. Bang, teknologi daripada tu. Ini perang atas dasar apa? Syaitan. Perang atas dasar Dajjal. Perang atas dasar agama masing-masing akan ada toleransi. Dan bila berlaku konflik tak habis-habis lah. Sat Richard menang, Sat Salahuddin menang, Sat Richard menang, Sat Salahuddin menang. Sampai Richard tak tahan, dia nak kahwinkan adik dia dengan adik Salahuddin. Nah, ringkas cerita, adik Salahuddin setuju, tapi dengan syarat Richard kata adik Salahuddin kena masuk Kristian. Maka adik Salahuddin tolak. Perang balik. Perang pula. Akhirnya last sekali lah untuk ringkas cerita, Richard surrender. Richard kata kalau macam ni lah punya dahsyatnya Salahuddin, dia stop lah. Dia surrender dan dia balik ke England. Dan Salahuddin pula kata kalau macam ni lah akhlaknya, contoh akhlak yang baik yang Richard tunjuk, baguslah, tak apalah, aku buka lah Baitul Maqdis ini untuk Kristian. Tapi pemerintahan still bawah Islam. Cuma Kristian kalau nak main silakan, tak ada masalah. Nampak baiknya Salahuddin. Maka Richard balik pun dapat kemenangan separuh lah. Maknanya dia tak dapat balik Baitul Maqdis dekat dia, tetapi at least pintu untuk Kristian terbuka dekat Baitul Maqdis. Boleh masuk anytime. Cuma Baitul Maqdis milik Islam masa tu. Maka Richard balik dapatlah kemenangan yang separuh. Dan dia balik ke England dalam keadaan menghormati. Richard tak berjaya bunuh Salahuddin, Salahuddin pun tak bunuh Richard. Nah, balik ke tempat masing-masing. 3 tahun selepas perang salib ketiga, Raja Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Nah, dan orang yang menulis biografi Salahuddin Al-Ayyubi cerita dia meninggal dunia di saat dia sakit. Bila dia sakit, qari dia akan main baca Quran di tepi dia. Macam kita lah, bila sakit ada orang baca Quran kan. Bila qari dia baca Quran, dia ikut dengan mulut. Nah, sampai satu ayat, qari dia cerita sampai satu ayat, huwallahu allazi wa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanir rahim. Sampai ayat itu, Salahuddin angkat tangan dia sebut hak, benar, dan dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Bila dia meninggal, orang cek lah istana dia, nak uruskan perkebumian ni macam mana. Dalam simpanan peribadi dia tidak ada 2.6 bilion. Yang ada berapa? 1 dinar 42 dirham. 1 keping wang emas 42 keping wang perak. Berapa ratus ya, berapa ribu macam tu. Untuk seorang raja empire yang sangat besar, simple. Balik ulama buat keputusan, buat fatwa, ini khilaf. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tak apa, kita boleh berbeza pendapat sebab dia bukan hadis. Ada yang dikatakan balik fatwa buat keputusan, Raja Salahuddin Al-Ayyubi ditanam bersama pedang dia. Sebab bila dia bangun nanti, pedang dia akan jadi saksi di depan Allah bahawasanya pedang inilah yang buka Baitul Maqdis. Tetapi sejarawan yang tak setuju dengan pendapat ni kata bukan. Kerana apa? Kerana pedang Salahuddin masih ada sampai sekarang. Wallahu ta'ala alam. Saya tak mau bergaduh bab tu. Nah, pasal ini pertelingkahan ilmiah, dia tak payah bergaduh pun. Nah, baik. Gelaran Richard the Lionheart sebab dia sekali makan sekok kambing. Wallahu ta'ala alam lah. Dia hati singa ni, Allah Ta'ala mungkin betul lah. Nah, baik. Cuma tuan-tuan, Ustaz, pedang Salahuddin dengan keris hang tuah mana lagi power? Keris power lagi lah, bhai. Sebab apa keris power? Pasal keris ada lock. Keris tuan-tuan tengok Profesor Abdul Mu'ati, dia cerita pasal keris. Keris ni kalau 5 lock untuk panglima, 5 lock ni orang bagi kedai kahwin. 7 lock untuk perang, untuk panglima, 9 lock untuk sultan, keris sultan. Kalau pembesar main rumah kita bawa keris 9 lok, bermaksud raja nak bagi kita datuk, nak bagi kita pangkat datuk, so kita kena pergi mengadap. Kalau panglima main rumah kita bawa keris 7 lok, bermaksud raja nak hukum kita bunuh. Itu dalam
dalam masyarakat Melayu. Itu ilmu keris. Baik. Tuan-tuan, bila nak relate dengan Islam sekarang, inilah yang berlaku kepada Kristian, kepada umat Islam sekarang. Bila mana dia pecatur kita habis-habisan. Tuan-tuan tengok ni sikit, saya nak petik sikit lah. Mungkin tak ada kena-mengena, mungkin ada kena-mengena. Tak apalah, kalau ada kaitan, tuan cuba relabelkan antara kedua ni. Sekarang tengah viral isu Saudi dengan Qatar. Ya? Dan sekarang sedang viral juga oleh Tuan Yusof kita tentang isu Caltech. Betul. Caltech ini, dia ditubuhkan tu bila 1945 di mana Arab Saudi. Dia bergabung dengan Aramco 1945 di mana California Oil Company masuk ke Saudi nak gali minyak, dan satu syarikat lagi nama Oil Company Texas nak gali minyak dekat Saudi pasal nak bagi kekayaan dekat Saudi masa ni. Dan Amerika masuk bagi dana, dua syarikat ini bergabung. California Oil Company dengan Oil Company Texas bergabung membentuk Caltech 1945. Maka Caltech itu mencetuskan kekayaan kepada Saudi, dan itulah yang membuatkan Saudi sampai sekarang tunduk kepada US. Pasal apa? Pasal sumbangan yang US buat kepada mereka. Ya? Isu Qatar dengan Saudi masih belum selesai, tapi wallahu ta'ala alam. Dapat pahala ke aib orang kau buka? Macam mana ni? Fazli Fasha, dapat pahala ke aib orang ke buka? Tu gua nak apa? Dok pahal? Kau ada tak bukti? Alah bro, lu ustaz ke ahli politik ni? Alam Fazli Fasha, maksudnya ahli politik macam mana tu? Buka aib siapa bawah? Kita tak habis. Fazli Fasha, tolong komen sikit. Yang mana yang sahih, mana yang tak sahih tu? Damaskus stick besi, dia lebih kurang keris. Alah bro, lu ustaz ke ahli politik? Ustaz pun bukan, ahli politik pun bukan. Cepatlah Fazli Fasha, komen sikit. Marah sebab 26 bilion. Tak sebut nama orang pun. Tak tahu siapa pun. Siapa 26 bilion? Tak tahu. Contoh. Baik, sambung. 26 bilion. Siapa dah 26 bilion? Tak tahu. Contoh tersebut 26 bilion. Yalah, kita ulang. Kita tukar 2.5 bilion. Okey. Baik, tuan-tuan. 26 bilion tu saya kau. Apa yang 26 bilion? Assalamualaikum. Stop lah, stop. Siang dia. Kita hormatlah pandangan politik dia. Okey. Dia sejarah yang jadi politik pula lagi. Dandan tu itu. Komen masuk berlambak tu. Macam dia cantik. Jam. Baik, kita sambunglah. Fazli Fasha, sudahlah, tak payahlah nak berdebat dengan mereka pasal lagi tak selesai, panjang cerita. Baik. Maka kita nak tutup dengan macam mana? Maka itu yang berlaku dalam perang salib, dan tuan-tuan boleh tengok apa watak-watak dalam perang salib duk berlaku sekarang. Nampak? Watak yang jenis tak mau pergi perang bagi pihak Islam pun jadi ada sekarang. Watak yang menyerang negara Islam untuk dapat pengaruh pun ada sekarang. Kemudian perangai orang Kristian yang tak mau nak bantu saudara sesama Kristian ni pun ada sekarang. Semua yang berlaku dalam perang salib ada sekarang. Okey? Nak ambil sikit sambungan daripada Saudi tadi tu, tentang kewujudan Caltech itu 1945. Cuma nak bagi sikit info lah. Saudi ni dia tertubuh dua kali, tuan-tuan. Saudi pertama dia panggil Saudi Klasik. Saudi Klasik ni tertubuh tahun 1806. Dia tamat tahun 1818 kerana perebutan tahta sesama mereka. Kemudian tahun 1889 baru 1818 dia tamat. Kemudian tahun 1932 baru Saudi moden muncul yang diperintah oleh Malik Abdul Aziz As-Saud. Yang tu dia lahir tahun 1889 Masihi. Itulah Saudi kedua lah yang bergabung dengan Barat banyak. Yang Amerika pam duit, Britain pam duit, ada perjanjian dan sebagainya, pembahagian, pecah-pecah semua negara-negara Islam tu di situ. Ya. Saudi Klasik penggabungan dengan puak Wahhabism yang dikatakan dengan Muhammad Abdul Wahab,
Itu Saudi klasik 1808. Saudi moden penggabungan dengan Britain, dengan Amerika Syarikat dan sebagainya. Itu yang membawa rentetan kepada Saudi sekarang. Okey, mungkin menariklah kalau kita cerita tentang Saudi untuk seri yang keempat. No? Tapi takut dah selesai dari isu tu. Saya cakap seorang tuan komen panjang ni. Biar angkat dia Mizun. Tak apalah, biar-biarlah kat dia. Sebab 2 huruf tu je. Okeylah, kita tukar 2.5 bilion. Okey? Amboi, tadi melawak sikit. Kita batalkan 2.6 bilion, saya tarik balik, kita sebut 2.5 bilion. Boleh? Start ya bergaduh. Bukannya jadi payah. Ada bergaduh kat page kita. Keturunan Salahuddin dari siapa Ustaz? Ayubi ha. Baik. Geng Saud. Toya Mak Amin tu dia. Tak apalah, maka tuan-tuan, itu sedikit sebanyak tentang perang salib. Sebelum jadi panjang kat dalam komen ni, kita kena berhenti lah. Cuma untuk siri yang keempat, kita nak try sambung. Kalau tuan-tuan ada cadangan, boleh PM. Kita nak pergi tajuk apa. Tapi saya prefer nak cerita tajuk mesej Yahudi dalam filem Hollywood. Boleh? Nak tajuk tu. Soal Arif, Ustaz Salahuddin meninggal dalam kemah atau istana. Dalam buku The Crusade karangan Karen Armstrong, dia cerita di atas pembaringan dia. Wallahu ta'ala alam, di kemah ataupun di istana. Cuma saya lebih prefer kepada pendapat di istana dia, sebab dia meninggal 3 tahun selepas perang salib ketiga tamat. Dalam tahun 1194 Masih macam tu. Tak usah gaduh lah, abaikan isu politik tu. Jom tidur dulu, esok pagi sambung tengok lain. Okey, kita habis dah, selesai dah. Maka tuan-tuan, siri yang keempat insyaAllah kita akan set hari dia bila. Cuma time ni macam sekarang lah, 10.40 ke 11 malam antara tempoh tu. Kita try buat tajuk mesej Yahudi ataupun Zionis dalam filem-filem Hollywood. Boleh? Kalau tuan-tuan on, kita on tajuk tu. Kalau tuan-tuan ada pendapat lain, kita alhamdulillah kita pergi kepada tajuk lain insya-Allah. Saya tutup dengan satu hadis kata baginda Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berjuang dan tidak pernah terlintas di hati dia untuk berjuang langsung, mata ala syu'batin min nifaq. Dia mati atas salah satu cabang-cabang munafik. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudahlah, jangan bergaduh. Baik. Kemimel Big Cups. Nama atas. Okey, baik. Assalamualaikum.